Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علمه كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fattani thumma Al-Klantani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bermula iman itu, situkah? Betul? Baik. Bermula iman itu ialah percaya hati seseorang serta mengaku putus di dalam hatinya hati seseorang akan sungguh segala perkara yang dibawa datang akan dia akan segala perkara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gapo dia segala perkara tu bayan daripada pekerjaan agama yang diketahuikan dia pekerjaan agama dengan darurah. Nah. Baik. Alhamdulillah. Sambung lagi muzakarah kitab Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir karangan Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fattani. Masuk pada nak menyatakan rukun-rukun bagi agama. Hak lepas dah dia menyata tentang Islam. Nah, ni Islam rukun bagi agama, bukan Islam nama bagi agama. Nah, Islam rukun bagi agama. Kemudiannya nak masuk menyata pula hari ininya iman. Lalu katanya Syekh, bermula iman itu. Apa dia iman? Jadi iman dengan Islam apabila disebut bersama-sama. Ini sebut bersama-sama ni. Itu sebut Islam. Lepas tu ni sebut iman pula. Maka makna dia tu lain-lain. Nah? Tetapi apabila sebut asing-asing, mana asing-asing itu makna sebut Islam saja atau iman saja, maka makna dia yang sama saja. Iman ialah Islam, Islam ialah iman. Tapi apabila sebut sekali gini, makna dia beza. Nah, dia panggil iza jatama'a iftaraqa wa iza iftaraqa ijtama'a. Iza jatama'a apabila sebut sekali, hipung sekali, iman, Islam. Iftaraqa, mana? Makna dia tu jadi beza. Islam kena kepada inqiyaduz zahir. Itu. Terima zahir seorang. Lidah dia mengucap dua kalimah syahadat atau ada ketandaan Islam yang lainnya. Nah, seperti taba'an li abawai, Islam dengan secara keturunan. Maka dia Islam lah. Itu dia. Nah, jadi Islam tu buku zahir. Adapun iman, makna dia hak dia nak menyata ni ialah bergantung dengan batin. Tengok. Nah, percaya hati. Masuk daripada ranah batin. Hak tak nampak tengok. Tu. Tapi wa iza iftaraqa apabila disebut asing-asing. Mana?
Sebut Islam saja. Wahai orang Islam, artinya wahai orang beriman. Wahai orang beriman, artinya wahai orang Islam. Gitu. Baik, hak ni sebut sekali ni, iza jatama'a ni. Maka sebab tu maknanya iftaraqa. Maknanya jadi pisah, lain-lain. Mana dia kata bermula iman itu, yakni bermula makna bagi iman itu ialah percaya hati. Nah. Dia panggil tasdiqu fil qalbi. Itu. Sebagaimana disebut oleh Imam Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Matan Jauharatit Tauhid, wa fussiral imanu bit tasdiqi. Ditafsirkan. Siapa yang menafsir? yakni ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ditafsirkan iman itu oleh ulama Ahli Sunnah wal Jamaah dengan tasdik, ay mutlaqut tasdik, semata-mata benar dalam hati. Apa makna tasdik sini? Tasdik sini dia panggil tasdik syar'i. Bukan tasdik mantiki. Dia ada tasdik, ada dua. Tasdik syar'i, ada tasdik mantiki. Tasdik itu makna membenar. Membenar. Kalau tasdik mantiki itu dengan makna mengetahui hukum kebenaran. Seperti orang Yahudi Ahlul Kitab. Dia tahu kalau Nabi Muhammad tu betul. Sebenar. Dia tahu. Al-ilmu bin nisbati wuqu'il haq bin Nabi. Mengetahui dengan nisbah berlakunya kebenaran tu pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Ahlul Kitab tidak tahu ke? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Mereka Ahlul Kitab tu kenal Nabi seperti mana mereka kenal anak-anak mereka sendiri. Dan mereka yakin. Supaya Nabi kata ke apa fayaqulu syajaru wal hajaru. Maka lagi akan ni apabila orang Islam bunuh, la taqumus sa'ah hatta yuqatilul muslimun. Dia tahu tak kata bahawasanya hikmat kenapa kau orang Yahudi ni asalnya di mana? Sebelum tasdik ada tasawur, ada pengetahuan, ada gambaran. Hak ni orang panggil apa? Ahli ilmu lah. Lepas tu dia panggil Ahlul Kitab. Tu orang panggil Ahlul Kitab, dia panggil Ahlul Kitab mana orang yang ada kitab. Orang Ahlul ilmu. Sebab tu kita ni Ahlul Kitab je. Sebab kita ada Quran, ada hadis, ada alim ulama. Tapi sayangnya kita tu lebih alim daripada orang alim. Lebih alim daripada orang alim. Orang alim pun tak berani keluar petua-petua apa-apa. Kita tu seru. Siap keluar petua dah. Bukan setakat petua. Siap hukum dah orang yang duduk pergi makan di restoran mana-mana tu. Tengok Zionis Melayu ni. Nak keluar hukum tu mesti kena tasawur. Al-hukmu ala syai' far'un an tasawurihi. Hukum di atas sesuatu tu mesti ada gambaran menyeluruh tentang sesuatu yang kita nak hukum. Bukan senang hukum haram, boikot. Bukan senang itu. Degih ke orang kafir kita boikot McDonald? Dia sengih Mau mana lebih mudarat? Jadi menatang Yahoo tu jadi sakit kepala apabila orang Malaysia ni Allah buat apalah boikot McDonald gitu kah? Siapa hok menatang Yahoo ke ataupun anak-anak kita duduk kerja cari nafkah tu? Ini akhafud dararah itu. Ni benar-benar begini kita kena serah kepada fuqaha. Jangan duk berani komentar. Kalau kita nak boikot. Tak si boikot sudah. Kerana benda tu payah. Mufti pun tak bersidai lagi. Kita tu ambil video dah pergi McDonald. Tengok menatang Melayu Zionis tu. Sedap hukum. Tuhan ni kenapa buat lagu ni kepada kita umat Islam? Kerana Nabi sebut dah yushikul umamu alaikum anta yushikul umamu antada'a alaikum kama tada'a akalatu ala qas'atiha. Pasti akan bersungguh-sungguh oleh sekalian manusia umat-umat ni akan mengurumuni kamu seperti mana bandingannya bersungguhnya orang mengurumuni makanan. Kita nak makan kan bersungguh tak? Bukan asal puak jatuh tulai ikan pun kita tulai lah belakang. Mudah. Kita bersungguh tengok mana lauk, mana nyicuh budunya, mana ulangnya, mana sambal. Tengok. Bersungguh tak? Sungguh.
Bubuh makan ni sungguh dah. Sungguh. Bukan awak sambil-sambil lewa. Kalau buffet pun ikutlah nasi ke apa. Puasa ada. Bukan gitu. Buka so tengok. Nasi putih. Ni. Nasi minyak. Nasi hujan panas. Hujan riti-riti. Hujan lebat. Macam-macam nasi kan. Tengok betul-betul tak nak bubuh. Seperti itulah umat-umat ni bersungguhnya kepada kamu. Sahabat kata min qillati yawma idzin nahnu ya Rasulullah. Karena kami sikit ketika itu ya Rasulullah. Banyak bal antum kasir usaun ka usain fil bahar. Tapi kalian tu seperti buih di laut. Bapa gitu naza Allahu min suduri aduwikum al mahabatakum. Tuhan cabut haibah kamu daripada dada-dada musuh kamu. Kenapa? Karena kita tu ditimpa penyakit wahan. Apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wak hijau untuk untung dunia dan benci urusan mati. Maka nak dapat kekuatan balik haibah Islam ni apa? Tukar hubbul akhirah wa karahiyatul dunya. Cinta akhirat, benci pada urusan dunia. Benci keuntungan dunia. Ada untung dunia alhamdulillah. Tak ada pun tak apa, akhirat lebih besar. Kayak gitu. Kayak kita ada ke? Ngajar agama pun kalau tak ada untung dunia, tak mari dah. Buka-buka tengok. Allah. 100 ya. Dah. Tak cakap kat Rashidah bayar telefon, tak akak dah. Bahasa lah, Ui 100 je nak suruh orang kuliah. Kayak gitu. Ngajar agama. Ngajar, rupa agama tapi hubud dunia. Boleh kata tak apalah, 100 pun tak apa akhirat. Mudah-mudahan jadi ikhlas untuk akhirat lebih besar lagi. Ada boleh buat minyak kereta. Tak ada, biar alhamdulillah. Dah gitu dah. Kayak gitu. Itu penyakit. Lepas tu kita kena usaha tu. Bukan duk gambar di McDonald. Orang nak boykot atau boykot biar. Kenapa? Mufti pun pening lagi nak tasawur. Nak tasawur masalah sebab nak tasdik tasawur dulu. Tasdik tu hukum. Hak mana lebih mudarat? Ia kena hitung betul-betul. Mudaratnya besar hak mana? Adakah apabila kita pakai boykot lah kau jadi gini Netanyahu. Sakit. Enggak? Ataupun juga tak tahu. Tak ada apa. Mereka kaya dah. Berapa peratus yang masuk? Lebih rugi hak mana? Lebih mudarat hak mana? Hak tu kena dihitung betul-betul. Sebab tu kalau tanya saya, Ustaz, lagu mana Ustaz? Nak boykot ada? Serah. Kalau kita rasa kita kuat untuk boykot. Tapi kalau ada orang yang tidak boykot, jangan kita tu jadi celupa mulut kata apa-apa. Dia balas sama sendiri. Kayak gitu. Dia balas sama sendiri pula. Paling tunjuk dia Palestin sekali pun ada. Dia paling kuat Palestin. Akhirnya jadi Palestin. Tak perlu. Hak pentingnya berdoa pada Allah. Allahumma ansuril ikhwanana al-mujahidin wal mustada'afina fi Palestin wa fi Gazzah dan sebagainya. Doa. Doa tu ad-du'a silahul mu'minin. Doa tu senjata orang mukmin. Sebab ad-du'a mukhul ibadah, otak ibadah. Ad-du'a mazharul ubudiyah. Karena doa tu dia panggil tempat nyata sebagai kehambaan dengan Allah Taala. Doa sungguh-sungguh. Bukan berdoa untuk berlagu Allahumma okey. Minta dengan Tuhan ke? Kalau anak kita minta duit dengan kita boleh joget boleh lagu kita rasa mana? Mau adik nak duit kan? Allah pengen mu mabuk apa minta duit gini dengan mak. Minta molah. Mak nak duit mak, tak ada duit ni. Kayak gitu. Nampak orang panggil nak minta tu. Tapi minta dengan mak memanglah mak tak tahu, minta dengan Tuhan bukan Tuhan tak tahu. Tuhan Maha mengetahui. Maka sebab tu biniyatilah ibadah dengan niat ibadah. Jangan jadi mu Tuhan pula. Tuhan jadi hamba pula. Ya Allah, wano banyak kali dah aku doa kamu ni ya Allah. Wano tak benar-benar lagi Palestin ni. Berat ke ni ya Allah? Yugut pula Tuhan. Doa-doa ya Allah mana lepas tu tengok Facebook. Mana benar dah? Wano tak benar lagi. Kerak dah doa ni. Bukan hijab gitu. Hijab kita doa. Yakin wa antum muqinuna bil ijabah. Mungkin yakin bahwasanya doa kamu tu diperkenan. Itu dia panggil tasdik mantiki. Maka tasdik mantiki ni, percaya hati dengan secara mantiki ni bukan murad, bukan maksud yang dikatakan iman. Di dalam agama. Yang dimaksudkan tasdik di dalam makna bagi iman ni dia panggil tasdik syar'i.
Apa tasdik syar'i? Ai iz'an wal qabul fil qalbi. Itu. Iz'an maknanya setuju. Wal qabul dan terima. Tahu Nabi betul, Nabi benar dan terima. Ya, setuju. Ibarat mudahnya, kalau tutup guru yang misal gini, supaya pilihan raya tu, ada calon hak bertanding. Kemudian calon hak kita pilih tu benar. Maka lagu mana hati kita? Kita tahu tak dia wakil rakyat kita? Tahu. Itu tasdik mantiki dia panggil. Tahu tak dia tu wakil rakyat kita? Tahu. Hati kita terima tak dia sebagai wakil rakyat kita? Terima. Sebab kita undi dia itu. Itu dia panggil terima. Kena terima. Sebaliknya kalau benar hak bukan kita undi, kita tahu tak dia tu wakil rakyat kita? Tahu. Tapi kita terima tak? Wah, kau tak terima dia. Gitu. Semata-mata ada tasdik tasdik mantiki, tidak dihukumkan beriman. Maka sebab tu ahlul kitab yang tidak mengucap dengan syahadat, maka tidak dihukumkan beriman. Walaupun dia mengetahui kebenaran tersebut dan dia mengakui Rasulullah itu ialah rasul yang sebenar, bukan palsu, tapi bukan untuk mereka, bukan untuk diutus untuk mereka. Itu ada mazhab Musawiyah dia panggil. Dalam Yahudi ni ada satu puak namanya mazhab Musawiyah. Mazhab Musawiyah ni dia mengakui Rasulullah tu ialah Nabi Rasul, tapi untuk Arab, untuk orang Arab saja, lil Arabi, bukan lil Ajami, tidak. Itu dah. Maka sebab tu bagi puak Musawiyah, bila dia masuk Islam, dia kena kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah lil Arabi wal Ajami. Aku menyaksi bahawasanya Nabi Muhammad itu ialah utusan Allah untuk orang Arab dan bukan Arab. Pasal dalam agama dia Musawiyah, Yahudi Musawiyah ni, dia sudah mengakui Nabi Muhammad itu Nabi, diutuskan oleh Allah. Betul, bukan tipu-tipu tak. Bukan Nabi Muhammad dusta tak. Tapi nabinya itu untuk Arab saja, bukan untuk kami. Itu gitu. Baik. Bermula makna bagi iman itu ialah percaya hati, ini percaya di dalam hati seseorang. Percaya. Mana percaya? Iza'an. Percaya ni ambil daripada tasdik. Tasdik tu kita tafsir lagi namanya iza'an. Setuju. Dia panggil setuju. Serta mengaku. Mengaku maknanya apa dia panggil? Makna tasdik tadi dah. Tasdik itu makna dia mengaku boleh, membenar pun boleh, menerima pun boleh. Sebab tu ulama bila buat kata tasdik, wa fussiral imanu bit tasdiki, ditafsirkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah iman tu dengan tasdik. Apa makna tasdik? Membenar. Apa makna membenar? Iza'an wal qabul, setuju dan terima. Itu maksud kita. Itu makna membenar. Mengaku ini membenar. Putus. Membenar tu hal keadaan putus. Begitu. Serta mengaku putus mana? Mengaku membenar, menerima tu putus, yakin. Putus ni mana? Kinayah daripada yakin. Kalau Arab kalau ni jazam. Putus. Tak terima kok syak, zon dan waham. Kalau membenar tapi 50-50, tak jadi. Dia mau terima tak gapo Nabi ayat? Terima juga. Ada juga tu. Juga tu berapa? Adalah 50%, 50%. Jadi tak terima tu ada 50%. Kafir dia panggil. Kafir. Dia panggil idrakut tarafain fil qalbi ala sawa'i, mendapatkan dua tepi dalam hati kita tu di atas bersamaan keduanya. 50-50. Maka kafir tak boleh. Kalau mengaku lagu tu tak jadi mukmin. Tak jadi mukmin. Ataupun zan idrakut tarafain fil qalbi ala rajihi, maka automatik hak gengnya tu dia panggil marjuhi, dia panggil waham. Jadi syak, zan dan waham ini tidak dihukum mukmin. Jadi kalau membenar dengan secara syak, membenar dengan secara zan, mengaku dengan secara waham, membenar dengan secara waham, dengan secara syak atau zon, maka hak tu tidak dikatakan iman. Mesti mengaku putus. Mengaku hal keadaan mengaku tadi, membenar, menerima tadi tu jazam. Putuh. Mana apa putuh? Yakin. Ma la yahtamilun naqid.
Tak terima akal awal bagi yakin. Tak terima syak, tak terima zan, tak terima 100%. Kalau kita cakap kat 100%. Nah, itu maknanya putus. Bukan putus tali, bukan apa, bukan. Mengaku hal keadaan putus, mengaku hal keadaan yakin, jazam di dalam hatinya, hati seseorang. Tengok. Jadi buku iman ni buku dalam hati ya. Kalau Islam hari itu mengaku zahir, mengikut zahir dan mengaku zahir oleh seorang. Zahir. Tu. Cuba buat banding tengok. Kalau iman mengaku putus di dalam hati. Maka sebab tu ulama sebut tasdiq ai tasdiqu fil qalbi. Apa makna tasdiqu fil qalbi? Ai iz'an wal qabul fil qalbi. Setuju dan terima di dalam hati. Nah, jaziman hal kada jazam, putuh, yakin. Dalam hati kita tu putuh, yakin. Tu dipanggil iman tu. Bahkan iman tu je, tu, tak ada lain. Wan nutqu fihi khulfu bit tahqiqi. Adapun menutur dua kalimah syahadat itu atas qaul yang tahqiq, tidak termasuk daripada iman. Nah, itu hanya syarat sah li ijra'il ahkamil islamiyah fid dunya faqat. Mengucap dua kalimah syahadat tu ialah syarat. Nah, syarat sah, syartun li sihhati, syarat untuk mengesahkan ijra'il ahkamil islamiyah, untuk diperlaksanakan hukum yang dibangsa pada Islam fid dunya, di dunia. Dan artinya seorang yang mengucap dua syahadat tu bolehlah kita tu katawarusi, berwaris-warisan, katanakuhi, bernikah kahwin dengan dia. Nah, apa lagi weh? Kasolati khalfihi, semaya belakang dia jadi imam kita, atau as-salati alaihi, dan kalau dia mati kita boleh jadi boleh semaya mayat dia, wa dafni fi maqabiril islami, dan boleh ditanam di perkuburan Islam. Itu saja mengucap. Nah, dah. Gitu juga al-a'malu bil jawarih, beramal dengan anggota ni, semaya, puasa, tutup aurat, itu syartun li kamalil iman, syarat untuk sempurna iman. Bukan diri iman, bukan. Jadi semata-mata iman tu ialah tasdiqu fil qalbi, ai iz'an wal qabul fil qalbi. Itu ahli sunnah wal jamaah dah. Jangan ambil hak lain daripada ahli sunnah. Kalau ambil hak lain daripada ahli sunnah seperti Mu'tazilah, iman tu terhimpun daripada 3 belaka. Nah, mana? Tasdiqu fil janan, wa iqraru bil lisan, wa a'malu bil arkan. Tu iman. Iman terhimpun daripada 3 kata Mu'tazilah. Begitu juga Khawarij, sama. Dua ni sama, tapi hukumnya natijah berbeza. Mana? Kata Mu'tazilah, iman tu mesti komponen daripada 3 komponen. Berhimpun daripada 3 komponen. Mana? Al-iqraru bil lisan, mengaku dengan lidah. Wa tasdiqu fil janan, dan membenar di dalam hati. Nah, wa a'malu bil arkan, dan beramal dengan segala anggota tubuh badan. Jadi apabila ternafi salah satu, maka tidak dikatakan dia iman, dia mukmin, tapi tidak dikatakan kufur. Itu Mu'tazilah. Itu beza sikit Mu'tazilah dengan Khawarij, itu beza situ. Sebab contoh, dia mengucap, dia membenar hati, membenar, tapi dia tak semaya, tak. Dia tak puasa, dia tutup aurat. Apa hukum dia Ustaz Mu'tazilah nak jawab? Kalau Ustaz Mu'tazilah kata dia bukan mukmin, patut kafir ke Ustaz? Dia juga bukan kafir. Sudah. Dia bukan mukmin pasal tak cukup 3 komponen tadi. Dia bukan kafir pasal ada juga 2 komponen lagi dalam iman. Maka dia tu duduk tengah-tengah antara kafir dengan mukmin. Dipanggil manzilatun bainama. Akhirat esok dia akan duduk dibakar, diseksa di antara syurga dengan neraka. Manzilatun baina manzilatai ini. Siapa kata? Mu'tazilah. Khawarij sama ke? Khawarij kata iman mesti triple 3. Tasdiqu fil janan, wa iqraru bil lisan, wa a'malu bil arkan. Maka apabila ternafi salah satu daripada 3, kafir tu. Tak ada apa-apa, selesai masalah.
Khawarij gitu. Ternafi salah satu ya kafir lah. Tak semaya kafir. Lepas tu kekal neraka. Tak tu. Itu khawarij. Beza Mu'tazilah dan khawarij itu dihukum, dinatijah. Atau adapun di umbi sama. Mana? Iman tu 33. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah tak beza. Ahli sunnah wal jamaah iman tu ni. Percaya hati seseorang serta mengaku putus di dalam hatinya seorang. Mana tasdiqu fil qalbi faqat. Wa iqraru bil lisan syartun li sihhati ijra'i ahkamil islamiyah fid dunya. Wa amalu bil arkan syartun li kamalil iman. Beza tu. Jadi iman di sisi kita orang ahli sunnah wal jamaah semata-mata terima dalam hati gapo hak Nabi sebut dengan yakin. Cukup. Gapo hak Nabi bawa mari dengan apa hak Nabi bawa mari kita terima, setuju, yakin. Dengan secara yakin dalam hati kita. Iman itu. Adapun mengucap itu syarat untuk diperlaksanakan hukum Islam di dunia. Ataupun mengamalkan itu adalah syarat untuk menambah sempurna iman. Itu. Jadi sebab tu kalau orang tak semaya kita kata kafir lagi. Ada semaya ni apa hukum ni awak ni? Saya nampak tak semaya ni 5 waktu ni. Kata wajib. Mana dia terima? Dia terima hak Nabi bawa mari. Wajib kata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Siap dalil. Aqimus solah. Siap apa dalil lah. Ni apa awak ni tak pakai tak tutup aurat ni? Apa hukum tutup aurat? Wajib kata. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Siap yaqra. Hanya main di sini. Lepas tu apa awak tutup aurat? Ya janganlah saya ni email mo. Bermakna dia masih mu'minah, masih mu'min tapi asiyun, derhaka dengan Allah Taala. Ni kafir tu jangan. Ni kafir ni jangan. Kalau kafir kat kita tu khawarij lah. Bila kita khawarij, kita tak termasuk min firqatin najiyah. Tak termasuk daripada firqah najiyah. Firqah wahidah. Firqah ahlus sunnah wal jamaah. Mana? Kulluhum finnar illa wahidah. Semua 72 puak masuk neraka. Nabi kata, mereka satu. Fawahidun fil jannah wa sintani wa sab'ina finnar. Satu saja masuk syurga. 72 fuak lagi ke neraka. Maka sebab tu kena betul pegangnya kita dengan ahlus sunnah wal jamaah. Kefahaman kita, manhaj kita, prinsip kita, pegangan kita biar selari dengan ahli sunnah wal jamaah. Jangan ekstrim. Jangan ekstrim, mutasyaddid dia panggil. Jangan juga mutasahil. Apa mutasahil? Liberal. Bermudah-mudah. Duk main. Lepas tu tawassut tengah-tengah. Ahli sunnah ni manhaj dia tawassut tawazun. Di tengah-tengah. Tidak tasyaddud dan tidak tasahul. Tidak ekstrim dan tidak liberal. Tidak bebas sebebas-bebasnya dan tidak ketat seketat-ketatnya. Ekstrim tu makna ketat syadid. Literal. Faham Quran hadis literal. Ahli sunnah tidak ekstrim. Ice cream. Sejuk, sedap. Ada lagi tu. Habis itu. Mengaku akan bergapo? Setuju ke bergapo? Kalau kita setuju, kita terima tok ngulu kita ni siapa-siapa atau wakil rakyat kita si anu. Boleh panggil email dah. Tidak dipanggil email dalam bab agama ni. Email pada lurah lah. Dikatakan iman dalam agama ni ialah tasdiqu fil qalbi ai iz'an wal qabul fil qalbi akan sungguh ni dia terjemuh daripada ya sungguh. Ya kalau nak guna benar pun boleh, sungguh pun boleh. Sebab sah belaka tu. Kalau kita kata benar, akan benar. Mana benar? Iaitu terjemuh daripada as-sidq. Akan benar as-sidqa. Mana akan benar apa yang dibawa datang oleh Nabi. Atau kita nak kata
Sungguh tu dengan terjemuh daripada hak Arabnya ialah subut wal wuqu'. Akan sungguh mana berlaku. Memang gapo hak Nabi royak akan berlaku. Lambat-lambat tahun je. Nah. Nabi kata la taqumus sa'atu hatta yataqarrabaz zamanu. Tidak berlaku kiamat sehingga dipercepatkan masa. Betul tak? Berlaku tak? Berlaku. Masa jadi cepat. Sekejap lah masa. Cak. Mana? Fatakunu sanatu kal syahri. Maka setahun tu Nabi ayat Nabi akan dijadikan seperti sebulan. Sebulan setahun. Kalau kita tahu Syamsiah. Tahu Syamsiah nak habis dah ni. Nah, ada sebulan lebih lagi. Nak masuk 2024 dah. Jadi 2020, 2021, 2023 seperti Januari, Februari, Mac. Sekejap. Nah. Walakunu syahru kal jum'ati, sebulan seperti seminggu. Walakunul jum'atu kal yaumi, seminggu seperti sehari. Watakunul yaumu kasa'ati, sehari seperti sejam. 24 jam tu seperti sejam. Nah, tak cukup sama awak kerja. Allah, asal dah. Allah, zuhur dah. Sejam ka ihraqin nar au ka dhamratin nar, seperti cucu api. Cucu api cah, subuh mapu. Sejam sekejap je. Sekejap je sejam. Sejam dah. Sekejap. Nah. Betul dah harga apa Nabi? Berlaku tak? Berlaku. Boleh juga kata. Nah, sungguh tu dengan mana? Subut wal wuqu'. Mana? Berlaku gapo hak Nabi ayat. Ataupun kita nak terjemuh daripada al-haq, mana kebenaran. Boleh? Mana? Mengaku dalam hati, setuju dalam hati akan kebenaran segala perkara yang dibawa datang, akan segala perkara oleh Rasulullah SAW. Cuma iktibar je lain-lain. Iktibar lain-lain. Ya gini. Kalau kita iktibar iktibar khabar dengan waqi'. Iktibar khabar dengan waqi'. Orang panggil apa? Orang panggil as-sidq. Mana? Gapo hak Nabi sebut, pak. Kita pun baru tengok hak realitinya. Waqi' dia panggil. Realiti ni waqi'. Sama. Mutabaqah. Nah, di antara khabar dengan realiti. Kita tengok ke waqi'. Kita tengok ke khabar. Baca khabar dulu, baca hadis dulu. Kita tengok ke waqi'. Wih. Samalah khabar dengan waqi'. Maka dia panggil benar. Dia panggil as-sidq. Benar. Kalau tidak mutabaqah, tidak muafakat, dia panggil al-kizb. Nah, al-kizbu. Mana dusta. Lawan dia dusta. Kalau kita iktibar waqi' dengan khabar. Mana kita tengok realiti berlaku. Apa jadi lagu ni? Teracik lah dalam hadis Nabi ada. Wih, ada. Iktibar muafakat realiti dengan khabar dipanggil al-haq. Nah, kalau tidak muafakat dipanggil batil. Lawan al-haq ialah batil. Iktibar je. Iktibar khabar dengan waqi' dipanggil benar. Iktibar waqi' mutabaqah muafakat dengan khabar dipanggil kebenaran. Benar, kebenaran, sungguh. Kita punya bahasa tu lebih kurang belaka dah. Tapi kalau Arab tu dia ada iktibar dia. Dia ada al-haq, as-sidq, as-shawab. Lawan lain-lain tu. Kalau as-sidqu lawannya al-kizbu. Kalau al-haqqu lawannya al-batilu. Kalau as-shawab lawannya al-khata'u. Gitu. Ini nak terjemah Melayu kita tu, kadang-kadang lebih kurang ya. Betul tak Ustaz? Betul. Sungguh tak? Sungguh lagi, betul lagi. Benar tak? Benar. Kebenaran tak? Kalau bahasa Arab tu, ya lain-lain tu. Benar, kebenaran, betul. Lawan dia pula lain tu. Kalau benar, lawannya dusta. Kalau kebenaran, lawannya batil, palsu. Kalau betul, lawannya salah. Gitu. Sebab tu dia kata sungguh. Senang. So balas dia kata. Nah, benar, kebenaran, betul. Sekali lalu. Sungguh. Nah. Sebab apabila benda tu betul. Wukuk tak? Wukuk mana berlaku tak? Sungguh tak?
Sungguh. Subuk tak? Subuk. Kalau benda tu benar, sungguh tak? Sungguh tak? Kalau benda tu betul, sungguh tak? Sungguh. Selesai. Sebala. Lepas tu sungguh tu. Mengaku akan sungguh. Jadi nak iktibar mana-mana pun boleh. Nak iktibar as-sidqu pun boleh, al-haqqu pun boleh, as-sawabu pun boleh. Weh, betul lah Nabi raya. Sungguh tak? Weh, benar lah Nabi sabda. Betul tak? Sungguh tak? Kebenaran sungguh apa hak Nabi bawa mari? Sungguh tak? Sungguh belaka tu. Nak iktibar as-sidqu pun sungguh, al-haqqu pun sungguh, as-sawabu pun sungguh. Semuanya wukuk, subut wal wukuk. Sungguh berlaku. Gitu. Dah. Sungguh. Jadi kalau orang pandai tu ya kita dobit di sungguh tu pak. Kenapa mengarah tulis sungguh? Karena masuk di dalamnya tiga-tiga. Mana? Masuk as-sidqu, al-haqqu, was-sawabu. Nah, benar pun ya, kebenaran pun ya, betul pun ya. Kau tak betul ke apa Nabi ayat? Betul tak? Betul. Hak Nabi bawa mari ni betul tak? Betul. Apa hak Nabi bawa mari ni kebenaran tak? Kebenaran. Dan apa yang Nabi bawa mari itu benar tak? Benar. Benar pun ya, kebenaran pun ya, betul pun ya. Sebenarnya sungguh. Buat bala. Kenapa tiga-tiga tu sungguh belaka? Itu. Sungguh akan sungguh mengaku izaan wal qabul fil qalbi, terima dan setuju dengan jazam, putuh, yakin di dalam hati seseorang akan sungguh segala perkara yang dibawa datang akan segala perkara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak tak gapo hak Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa mari? Banyak. Allah tu ada, Nabi bawa mari tak? Allah tu Nabi bawa mari tak? Bawa mari. Allah tu Tuhan kita, Nabi kau mari cerita, Nabi mari cerita. Banyak hak Nabi bawa mari ni. Nah, wajib semaya 5 waktu, Nabi bawa mari. Wajib keluar zakat, Nabi bawa mari. Tutup aurat wajib. Banyak benda hak Nabi bawa mari. Ya kata, haram zina, haram judi, haram curi, haram rompok, tu semua tu. Tu orang panggil segala perkara yang dibawa datang akan segala perkara oleh Rasulullah SAW. Sama ada daripada hukum hakam. Tengok. Ni bayan segala perkara. Gapo dia segala perkara tu? Daripada pekerjaan agama, mana hukum hakam agama. Tu dah. Atau cerita janji baik, janji buruk, masuk habis tu. Syurga, neraka, alamul ghaib. Kan kita? Berlaku cerita apa hak telah lalu, Firaun, Namrud, Qarun, nabi-nabi dulu. Siapa mari cerita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak nabi bawa akhir. Daripada pekerjaan agama, tapi hak dikatakan iman ialah daripada pekerjaan agama, hukum hakam agama yang diketahuikan dia pekerjaan agama dengan darurat benar. Dengan darurat benar ni mana? Dengan mudah benar. Darurat ni mana mudah. Daruratan ni mana lawan bagi nazariyah. Kalau nazariyah, hukum hakam hak bahasa nazariyah, hukum hakam hak kita kena fikir, nazar, merenung pada dalil, kaji. Maka tu tak termasuk. Hak tu tak termasuk. Kalau orang ingkar jadi kafir dak tu. Gapo dia contoh? Contoh seperti hukum fiqh hak sempit-sempit ni, hak rumit-rumit ni. Kalau orang awal tak mengaji tu tak reti dia. Sah ke batal ke, dia tak tahu. Maka hak tu tak termasuk iman. Mana kalau dia ingkar, tak kafir dia. Sebab min ghawamid fi ulumi syar'iyyah. Hak benda rumit-rumit di dalam ilmu syariat. Hak tu tidak kufur kalau dia ingkar. Tapi yang dimaksudkan pekerjaan agama dengan darurat benar ni mana? Dengan mudah benar ni, hukum yang diketahui dengan secara mudah pasti. Itu. Pasti mudah mana?
Semaya 5 waktu wajib. Adakah kita kena mengaji siapa ke Azhar dan tahu semaya 5 waktu ni wajib? Ada? Kena mengaji kitab besar-besar. Ngaji siapa kau pecah kepala mikir. Barulah, ya Allah, saya baru tahulah. Semaya 5 waktu ni wajib. Oh, maknanya orang ni benar. Nah, tak perlu. Sebab apa? Sebab hak tu diketahui dengan secara mudah. Mudah pasti. Darurah pasti. Darurah benar. Mudah benar. Itu mana? Mudah sengoti. Mana? Mudah sungguh. Setara mana mudah? Budak tadika pasti pun tahu. Ni. Tak perlu pergi ngaji siapa Azhar. Bukan kata kena pergi ngaji Azhar 10 tahun duk ngaji Mesir. Balik daripada Mesir 10 tahun, lega dia. Alhamdulillah, barulah saya tahu. Semaya 5 waktu ni wajib rupanya. Allah. Benar-benar mu kata anak aku ngaji tadika berapa tahun? Tahu lama dah benda ni. Nah, itu dia panggil darurah. Hukum yang diketahui dengan secara mudah. Itu mana darurah ni dengan mudah, tanpa perlu tilik fikir. Kalau hukum yang kena tilik fikir, itu dia panggil nazariyah. Bukan darurah, nazariyah. Nazar, kena fikir, kena mengaji, kena buka kitab tu, rojok kitab ni, tengok qaul tu, tengok qaul ni, apa hujah qaul tu, apa hujah qaul ni. Itu hukum tu tidak termasuk ni. Nah, itu gitu dah. Karena dia payah, sulit. Gapo dia makna dengan darurat benar ni? Dengan ni nak tafsir darurat benar. Dengan tidak kena fikir. Itu makna darurat benar tu. Itu dalam kalah Arab yang mudah ya. Kalau Arab gini. Al-imanu huwa tasdiqu ay al-iz'anu wal qalbu al-iz'anu wal qabulu fil qalbi bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma ulima minad dini bid darurati. Habis itu. Kalau Arab mudah, tapi kalau kita Jawi kan dia kena tafsirlah. Darurat, darurat tu ada perintah berkurung ke gapo dah. Bukan makna gitu. Darurat ni mana mudah benar. Lagu mana mudah benar? Dengan tidak kena fikir. Dengan tu panggil nak tafsir, nak taswir pada kata darurat benar. Kalau dalam Arab kata wazalika daruratu benar musawwarun. Bermula demikian itu darurat benar tu digambarkan dia dengan sekira-kira tidak kena fikir. Tak kena fikir. Tak nak mikir. Saya nak tanya awak. Apa hukum tu tak aurat? Tidak. Tidak. Saya payah sikit ni. Benda ni kita kena buat satu persidangan ni. Basak benar nak ni. Saya nak tanya awak. Apa hukum berzina? Soalan yang sangat besar. Susah nak dijawab. Semua mufti-mufti harus bersidang bawa kita gitu ke? Lu maklum wala taqrabuz zina, haram zina, haram judi, haram riswah, haram ngopak, wajib semaya 5 waktu, wajib tutup aurat, wajib puasa bulan Ramadan. Itu orang panggil hak mudah. Tak ada kena fikir, tak ada kena bersidang mufti berapa, tak ada kena buat keluar fatwa apa, tak ada. Itu maklum minad dini bid darurah. Tak ada kena fikir. Dan bicara ni atas pada kata fikir. Mana tak kena bercara, tak kena bahas panjang-panjang itu mana? Itu mana bicara tu tak kena bahas panjang-panjang. Bukan tak nak bercara, tak nak kecek lah. Semaya 5 waktu ni wajib. Tak usah kecek lah, Jangan bercara. Bukan mana gitu. Nah, tidak kena bicara mana? Tak kena bahas panjang-panjang. Tu. Bahkan tahu belako. Pakak tahu belako. Siapa belako tu hak tahu tu? Tua dan muda. Tanya orang tua, semaya 5 waktu wajib tak? Wajib. Tanya hak muda, budak tadika pula. Semaya 5 waktu wajib tak? Wajib. Ustazah dipasti bagi tahu. Kan gitu? Semua tahu. Tua, muda. Bukan setakat tua, muda. Hak jahil pun tahu, hak alim pun tahu. Hatta bukan hak jahil, hak alim dia tahu. Orang Islam pun tahu. Orang kafir pun tahu. Tu nak yang tu. Nak kata benda tu terlalu mudah sangat diketahui. Orang kafir pun tahu. Orang kafir pun tahu. Lu tak nak semayang ke? Itu sudah azan, sudah bunyi lah. Dia pun tahu kata wajib orang Islam kena pergi semayang bila masuk waktu. Kayak gitu. Lu tak nak puasa ke? Ini kan bulan Ramadan. Dia tahu kata orang Islam itu wajib puasa bulan Ramadan. Nah, yang hukum tu terlalu latah, terlalu apa? Terlalu global sangat. Terlalu mengumumi sehingga orang kafir pun tahu setengah daripada setengahnya lah. Tak tahu, tu tak tahu juga. Tapi ayatnya terlalu umumnya perkara tersebut. Itu.
Tu bahkan tahu belaka. Siapa hak belaka tahu tu? Tua dan muda. Nah, jahil dan alim, hatta Islam dan kafir. Begitu apa? Tahu ke apa? Akan bahawa perkara itu setengah daripada pekerjaan agama Islam. Orang tahu. Nah, orang tahu. Jangan buat-buat tak tahu. Nah, sebab tu kalau di negara-negara hak buat-buat tak tahu. Nah, lagi orang muslimah kita pakai tudung dan sebagainya. Di samping itu bercakap tentang kebebasan. Hak kebebasan, hak bersuara. Dah kalau bebas biarlah orang nak tutup orang. Nah, lagi orang telanjang pun mui kebebasan tu kau orang nak tutup nak sekat. Tu berat sebelah dia panggil, nah. Jangan pura-pura tak tahu. Nah, orang kafir pun tahu. Orang kafir pun tahu. Habis itu. Jadi itulah dia panggil iman. Inda ahli sunnati wal jamaah. Itu. Wa fussiral imanu bit tasdiqi. Nah. Wa nutqu fihi khulfu bit tahqiqi. Nah. Habis. Jadi jangan kita jangan kita bertukar. Duduk sebut iman tu ialah tasdiqu fil qalbi atau tasdiqu fil janan wa iqraru bil lisan wa a'mal bil arkan. Kena ada tiga-tiga ni tuan-tuan, ibu-ibu, baru kita dipanggil orang mukmin. Ya, kalau panggil mukmin yang kamil imannya, betul. Cukup tiga-tiga ni. Nah, kesempurnaan iman, betul. Tapi kalau kata tiga-tiga ni untuk mengesahkan iman, kalau tak ada salah satu, maka tidak beriman kita. Tahulah tu bukan ahli sunnah wal jamaah. Tafsiran seperti itu keluar daripada tafsiran ahli sunnah wal jamaah. Sama ada Mu'tazilah ataupun Khawarij. Jadi kalau tidak beriman kafir ke Ustaz? Tidak kafir, Mu'tazilah. Kalau tidak beriman kafir ke Ustaz? Kafir. Khawarij, senang. Senang. Banyak ustaz-ustaz ceramah itu saya dengar. Habis. Dan terbentuklah iman itu di atas 6 asas. Dan terbentuklah iman itu. Iman ni nak terima gapo, nak percaya ke gapo? Dia terbentuk di atas 6 asas atau 6 tunjang. 6 pokok dia, 6 akar dia. Yang dinamakan dia asas atau dia tunjang tadi itu dengan rukun iman. Dipanggil rukun iman. Beza tak rukun Islam dengan rukun iman tu beza. Kalau rukun Islam, ini sebab tu Nabi tak sebut rukun iman, rukun Islam tak sebut. Cuba cari dalam hadis. Mari satu hadis sahih. Nabi sebut arkanul Islam khamsah wa arkanul iman sittah. Ada tak? Tak ada. Nabi tak sebut rukun iman, rukun Islam. Yang sebut rukun ni ialah ulama. Ulama yang faham daripada hadis-hadis Nabi SAW. Bapa tu disebut rukun Islam, rukun iman. Supaya kita faham bahawasanya ni 5 atau 6 ni perkara hak besar-besar ni. Perkara besar. Jangan kira syu'abil iman. Cabang iman banyak. Nah, cabang iman tu ada berapa? Ada berapa cabang iman? Yang seringan-ringannya ialah apa? Menghilangkan sesuatu yang keji pada jalan. Apa dia panggil tu? Tak ingat dah. Anit tariq. Naza'a man adza anit tariq, mana membuangkan perkara yang menyakiti pada jalanan. Itu akhaffu syu'abil iman, serendah-rendah atau seringan-ringannya cabang bagi iman. Ada berapa puluh cabang bagi iman. Itu cabang. Nah, cabang yang kira furu', yang kira syu'abil iman, kira rukun dia, teras dia, 6. Beza ke teras Islam dengan teras iman? Beza. Kalau rukun iman dengan kalau rukun Islam itu dipanggil rukun bimakna lughawi. Rukun dengan makna bahasa. Itu kita sebut dah. Rukun Islam apa maksud? Yang besar-besar di dalam Islam. Hak besar-besar dalam Islam. Nah,
Kalau rukun iman ini dipanggil rukun fil istilahi. Beza. Sebut perkataan sama. Makna dia diistimal, digunakan ada beza. Kalau Islam, rukun Islam, itu makna al-asya'ul azim fil Islam. Perkara-perkara yang besar-besar di dalam Islam. Maknanya Islam tu bukan hanya 5 ni saja. Hak besar-besarnya ialah 5. Tapi kalau rukun iman, ini dipanggil rukun istilahi. Apa rukun istilahi? Mana ma yatawaqqafu bihi sihhatul iman. Barang yang mesti dengan dia sah iman. Tak ada 1-0. Mana gitu? Ternafi 1-0. 6 ni kena cukup. Itu lagu tu dah. Dia tak serupa rukun Islam. Kalau rukun Islam tu tak ada 1. Tak ada 1. Mana? Kita pun tak ada. Haji tak pergi lagi. Tu kafir lah. Dah. Ataupun tak puasa sebab ada gastrik, sakit perut. Tak kafir. Mana tak puasa? Kawan ada penyakit tak boleh. Tak agak rasa. Pedih-pedih perut, gelepar, sakit kepala habis. Ataupun mana tak semaya. Saya mari bulan. Lagilah tak boleh semaya. Jadi kalau tak semaya, kat kafir lah. Rukuk Islam ke? Semaya? Kayak gitu. Mana nama tak ngucap? Saya Islam tok nenek jadi hantuah nu lagi Ngucap apa? Kayak gitu. Tak ada belaka 5-5. Kafir tak? Dah. Masih Islam. Tu rukun Islam. Tapi kalau rukun iman, saya ni kalau percaya pada Rasul tu boleh lagi. Kalau melekat ni tak berapa nak percaya mana. Mana melekat tak ada. Kafir selalu tak kajak banyak dah. Sebab yang cerita pasal adanya makhluk nama melekat ni siapa? Rasul. Tak percaya ke melekat supaya tak percaya ke Rasul. Saya kalau percaya ke melekat tu boleh terima lagi. Tapi kalau kita ni tak boleh. Kena go kita ni kalau nak percaya. Siapa mai kita? Rasul. Maka sama tak percaya dengan Rasul juga. Jadi sebab tu rukun iman ni rukun istilahi. Rukun pada istilah. Mana? Tolak kosong lalu jawab dia. Tu. Lepas tu Nabi duk kira ulang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Itu pasal apa? Nabi duk sebut 2 Siapa beriman dengan Allah dengan hari akhirat. Siapa beriman dengan Allah dengan hari akhirat. Itu Nabi bukan nak sebut pasal rukun iman. Bukan bermakna rukun iman ni 2 je. Mana? Beriman Allah hari akhirat. Bukan. Itu Nabi nak sebut pasal amalan-amalan yang menyempurnakan iman. Sebab tu Nabi kata, setiap kali Nabi nak sebut benda-benda hak kebajikan ni, Nabi akan guna 2. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang percaya ke Tuhan, terima Allah sebagai Tuhan dia, dan percaya akhirat tu ada, maka buatlah kebajikan itu, kebajikan ini. Jangan buat itu, jangan buat ini. Kayak gitu. Supaya orang hak dengar tu, aku buat ni kerana Allah dan kerana kebajikan hari akhirat. Raja'an li thawabillah fil yaumil akhirah wa khaufan an iqabillah an azabillah fil akhirah. Supaya kita hak nak buat kerjaan dan nak tinggal kerjaan itu kerana Allah, kerana janji baik syurga Allah akhirat, takut seksa Allah akhirat. Gitu. Habis itu. Baik. Yang pertama atau rukun yang pertama atau asas yang pertama atau tunjang yang pertama ialah percayakan Allah. Lagu mana percayakan Allah? Ini secara ijma dulu. Makna percayakan Allah ialah, yakni bermula makna percayakan Allah tu ialah mengaku putus di dalam hati seseorang. Mengaku makna menerima, tasdik, iz'an wal qabul, hal keadaan putus, yakin, jazam di dalam hati seseorang, dalam hati kita ni. Dengan tentu sungguh, ngoti betul. Tentu sungguh, benar, ngoti betul. Allah Ta'ala itu Tuhan. Allah Ta'ala itu ialah Tuhan yang sebenar. Hak lain tu dia mudah kata Tuhan juga tu palsu. Allah tu sahaja Tuhan yang sebenar. Begitu. Tentu sungguh Allah Ta'ala itu sahaja Tuhan yang sebenar.
Lagu mana Tuhan yang sebenar? Tuhan yang bersifat ia Tuhan dengan segala sifat-sifat ketuhanan. Itu Tuhan sebenar. Kalau Tuhan tak sebenar, Tuhan palsu, Tuhan pelawak, Tuhan bohong tu, bolehlah duk panggil Tuhan, tapi mana ada sifat-sifat ketuhanan. Nah, dia kata ni Tuhan ni. Apa dia mau panggil meja ni Tuhan? Tahu, suka-suka saya nak panggil meja ni Tuhan. Nah, apa hukum ketuhanan ada? Tak sifat-sifat ketuhanan pada dia. Saya sendiri pun tak tahu apa sifat ketuhanan. Yang penting saya rasa meja ni ajaib, hebat. Masa petok, kilap, molek gini, saya rasa nak sembuh ya. Saya panggil dia Tuhan. Bermakna dia tu tak kenal Tuhan. Jadi dia panggil meja Tuhan, dia orang yang tak kenal Tuhan. Biar dia lah. Kita tahu dah, dia ni bodoh ni, tak kenal Tuhan ni, mejanya kata Tuhan. Nah, bermakna Tuhan dia kata Tuhan tu ialah Tuhan palsu, Tuhan bohong dia panggil. Tuhan pelawak. Ke Tuhan betul tak? Pasal tak bersifat dengan sifat ketuhanan. Mana ada sifat ketuhanan? Nak boleh jadi petok lagu ni, bulat lagu ni, petok lagu ni. Dia berajak tak kepada orang hak kiki. Orang hak, dia berajak. Sedangkan Tuhan tu ialah tu panai. Gapo tu panai? Iaitu dia tak tupai gapo-gapo selain daripada dia, selain daripada semua tupai tupu ke dia belaka. Sebab dia terkaya. Istighna sebab dia terkaya. Terkaya mana tak berajak gapo-gapo daripada dia. Bila dia tak berajak gapo selain daripada dia, semua berajak ke dia belaka. Ada dua tu hukum ketuhanan tu. Sebab tu sifat 20 tu biar tu je. Bapa dia terkaya daripada tiap orang sebab dia mesti ada, dia mesti sedia. Gitu. Bapa semua benda lain tak boleh lepas dia sebab dia sebab dia ada kudrat, iradat, ilmu dan sebagainya. Hal tu sifat 20 tu keluar daripada hukum ketuhanan tadi, istighna dan iftiqarun ilaihi. Bukan iftiqar saja, iftiqar tu sifat makhluk. Nah, berhajat yang lain kepadanya tu dia panggil hukum ketuhanan. Ada dua ni Tuhan sebenar. Al-ma'budu bihaq, yang disembah dengan betul, dengan hak, dengan benar, dengan sebenar. Itu dah. Maka sebab tu kita orang Islam bila sebut Tuhan kena ke siapa? Kena ke siapa? Kena ke meja ni. Kena ke batu kih tu. Kena di Kelantan 3 hok besar tu. Dah. Kena ke Allah dah lah. Sebab tu Allah ialah Tuhan, Tuhan ialah Allah. Jadi jangan lebih warok pada orang ngaji dah ni. Jadi tegur pula. Saya tengok ustaz ni sebut Tuhan. Cuba ustaz ubah sikit. Dia nak ajar pula. Dia nak ngaji mana tak tahu lagi tapi nak mengajar tu guru dah. Cuba ustaz ubah sikit. Saya tak sukalah ustaz sebut Tuhan. Sebut Allah. Pasal apa tak suka? Sebab Tuhan ni banyak ya. Siapa Tuhan banyak tu? Tu di batu kih ke apa? Kafir ente. Tuhan banyak kafir, musyrik. Betul tak? Kata, apa saya kafir tu? Dia kata di batu kih tu Tuhan. Bukan saya kata, Acang kata, apa awak nak supaya Acang kah? Orang ikut Acang juga, Acang kena tak Tuhan? Nah, ananda karupan ala gapah tu kena tak Tuhan? Nah, dia tak kena. Lepas tu nak jadi supaya dia ke? Dia panggil Tuhan benda tu. Benda tu bukan Tuhan. Berhala. Gitu. Patung yang dianggap oleh orang tak kenal Tuhan sebagai Tuhan. Orang kenal Tuhan tak panggil Tuhan. Melainkan kalau panggil juga Tuhan palsu. Nah, macam orang kenal duit palsu lah. Dia tak panggil duit ni, panggil duit palsu. Mana boleh beli duit palsu boleh? Dia kata duit palsu ni makcik. Duit palsu pun duit, ambil boleh? Boleh, duit palsu bukan duit. Bapa panggil duit juga tu. Panggil duit tapi palsu. Nah, buah anggur plastik. Orang tak panggil buah anggur sungguh. Nah, ini buah anggur kata. Buah anggur apa plastik. Tapi buah anggur. Buah anggur plastik. Makan nak ni. Makan nak makan kan? Nah. Jenis plastik, palsu, bohong bukan sebenar. Sebab tu percaya pada Allah Ta'ala ni ialah mengaku putuh. Yang ni yakin izan wal qabu fil qalbi, jazam di dalam hati seseorang dengan tentu sungguh Allah Ta'ala itu sahaja. Bukan sahaja dah. Sebab kalau mengaku Allah Ta'ala itu Tuhan, kaum musyrikin dulu pun mengaku Tuhan Allah Ta'ala. Nah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau mu tanya orang kafir cuma berhala, siapa buat langit bumi? Kita kata berhala dia Allah Ta'ala uzza buat. Tidak ada bodoh dia nak kata waktu buat langit bumi. Allah juga.
Jadi beza kita dengan musyrikin tu kenapa? Kerana musyrikin tu bukan hanya Allah Tuhan. Allah tu ialah Tuhan di antara Tuhan-Tuhan yang banyak-banyak. Tapi dia Tuhan besar sekali. Dah. Adapun kita orang Islam tak. Hanya Allah saja Tuhan. Tak ada yang lain. Sebab tu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar selain Allah. Mana Allah sahajalah Tuhan yang sebenar yang ada. Itu. Allah Ta'ala itu sahajalah, Tuhan yang sebenar. Lagu mana Tuhan yang sebenar ni? Yang bersifat ia Tuhan dengan segala sifat-sifat ketuhanan. Ada hukum ketuhanan itu baru dikatakan tu Tuhan sebenar. Jadi kalau tak ada hukum ketuhanan, tak dikata Tuhan yang sebenar. Nah, kalau tak ada kesultanan, tak dikata sultan sebenar. Kalau tak ada kerajaan, tak dikata raja sebenar. Nah, Raja Gopal. Nah, Raja Gopal gitu ni. Kalau tak ada kerajaan tu. Jangan asal kata kerajaan kan, ampun tuanku. Oh, selalulah. Nama apa awak ni? Saya nama Raja. Ampun tuanku. Ini Raja Gopal. Tak ada kerajaan. Nah, itu. Nak jadi raja sebenar, ada kerajaan. Nak jadi sultan sebenar, ada kesultanan. Tuhan sebenar, ada hukum ketuhanan. Maka jika seseorang itu tidak mengaku utuh dengan sungguh itu, atau ia mengetahui sahaja, jua sahaja dengan tidak mengaku, maka adalah ia tidak beriman dengan Allah Ta'ala. Maka jika wallahu di situ dulu nak ambil anak sekolah dulu. Itulah hari-hari. Apa? Ada apa? Itu tak ada. Jawab ada hari tu. Tak tahu nak hukum wan. Kalau kita tak rasa guna tu. Kalau ni Israel Apple, Facebook, Meta, kau boleh Meta, kau boleh. Ni Israel bagi-bagi je. Nah. Jadi kita suruh pada mufti. Nah, kalau kita nak boikot, kita boikot. Jangan memaksa kan. Nah, jangan merubah lagu berdosa, tidak mengambil penting urusan saudara umat. Nah, jangan kata jangan orang panggil tasahul fil fatwa ataupun ajra'ukum al fatwa, jangan sangat berani orang panggil mengeluarkan fatwa dosa haram. Nah, sebab kita bukan ahli untuk menghukum. Tapi kalau kita tak nak guna, tak nak boikot, kita boikot. Saya boikot, saya tak guna iPhone sebab Israel. Mana guna kamu pula? Guna jenama pula. Israel betul? Aku pula. Lepas tu ni, Israel pula. Aku dah banyak Israel dah. Ni Cina. Okey, beres. Selesai Cina. Cina lawan Israel. Kalau Cina pula lawan orang Islam kan? Boikot pula kita. Jadi, benda-benda boikot ni, kalau tanya saya, kembali kepada hati masing-masing. Dan hati masing-masing itu jangan menghukum hati orang lain dan realiti orang lain. Sebab orang lain tak mungkin tak sama dengan kita. Mungkin kita ni dapat cari duit dengan cara kuliah, mengajar. Tidak perlu mana ada saya pergi pagi di McDonald tukar baju pula saya duit lebih kan. Maka saya ni jangan orang panggil mudah berhukum. Arah saya di McDonald. Lepas tu pakak berhenti belakang tu, nak saya hidup mana? Siapa nak tanggung anak bini dia? Tapi kalau dia berhenti sendiri, karena dia punya hati rasa tak sedar, itu terserah, kita hormati. Saya ustaz saya kerja McDonald sebelum, tapi saya berhenti lah. Saya tak sedar, beli sehati. Sila kan? Tapi awak tanggung sendiri lah apa awak buat. Jangan pula menjak balik. Ya Allah, mana hidup ni tak ada ni, susah saya pula ni. Jangan gitu pula. Buti gerak bakar apa big gerak apa tu kan nak marah ke Israel pakai gerak big gerak dia beli guna pakai juga. Lepas tu kalau ada rezeki lain apa alhamdulillah, kalau tak ada jangan mencok marah betul kan. Sebab itu keputusan awak sendiri, awak yang nak berhenti. Kerana awak
rasa ini perjuangan. Dan kita menghormati. Kita hormat orang nak boikot, orang nak berhenti ke apa semua kita mau. Sebab kita tak berani nak hukum haram. Berhenti. Wajib berhenti. Bukan kita mufti lah. Mufti sendiri pun tak keluar hati fatwa apa-apa. Kita lebih pada mufti lah. Sebab nak hukum tu mesti kena tengok atas apa? Al-hukmu ala syekh, at-tasdiq ala syekh, al-hukmu ala syekh, far'un an tasawwuri. Kena tasawwur betul-betul, kamar betul-betul. Masalah betul-betul. Mana lebih mudarat? Akhafud darara itu mana? Lebih ringan mudaratnya. Adakah kalau kita boikot tu menyebabkan Israel itu dari Rasulullah lepas kalah letak senjata nanti yang pening dia. Dah dia sudah lama apa yang siapa ke boikot habis iPhone, Shell, mantu kau lagi McDonald kau sakit kepala dah. Patut juga kita boikot tu lagi. Tadi yang kita boikot tu bukan nanti yang lupa dah. Dolo, hai, kholik ngupala ya sudahlah nak bayar sewa, nak bayar gaji. Jadi dolo, emak, kode, zai, leh, betul sila kan tu. Bukan natayah tu. Natayah tu dia tu kita akan bunuh anak-anak dia. Ada apa-apa kesal. Maka ketika itu mufti terpaksa keluar fatwa. Tengok anak lebih ringan mudaratnya. Jadi untuk setakat ini mufti-mufti tak ada keluar fatwa lagi, kita hormati pilihan masing-masing. Kalau saya boikot setakat boleh boikot. Macam Starbucks, itu saya boikot. Mana saya tak ada boikot, bukan bermakna saya hukum Yahudi. Nanti ustaz Yahudi pun. Jangan. Kita nak bunuh kau ni, tak nak bunuh cawen ni untuk telefon. Terpaksa aku naik wife, bukan aku beli bini aku, beli hadiah. Betul tak? Jadi terpulang kepada individu masing-masing dan hormati pilihan orang masing-masing. Tak usah kita lebih lanjut pada lagi untuk mufti al-hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Mana hukum mufti tak keluar lagi mengangkat perselisihan pendapat, kita tu lagi kepada mufti lah. Atau sultan bayar gaji tu. Habis itu lah. Habis itu Allahu a'lam wa ilmu madan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ahlihi wa ahlihi ma'adihi wa malan na'lah wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلما من جلالك يا قهار يا قهار يا قهار يا جبار يا جبار يا جبار يا منتقم يا منتقم يا منتقم يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم عليك باليهود ومن نصرهم ومن والاهم. اللهم عليك باليهود ومن نصرهم ومن والاهم. اللهم عليك باليهود ومن نصرهم ومن والاهم. اللهم انصر الاخوان المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وخصوصا في غزه وفي كل مكان وفي كل ارض الاسلام. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. إنا نتوجه إليك إلى ربنا الذي حوائجنا بحق السلسلة العلماء المحققين والأولياء الله تعالى من مشرق الأرض ومغاربها برها وبحرها من أصولهم وفروعهم. اقضي حاجاتنا يا الله، اقضي حاجاتنا يا الله، اقضي حاجاتنا يا الله، واشف مرضانا يا الله، واشف مرضانا يا الله بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم ومن الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.